اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah masih memberi nafas oleh Dia kepada kita untuk berhimpun pada malam ini. Yang tak dapat tidak, alhamdulillah, perhimpunannya kita pada malam ini di antaranya beberapa malamnya Ramadan. Yang mudah-mudahan kehidupan kita terus mendapat rahmat daripada Allah Taala. Yang mudah-mudahan kehidupan kita terus mendapat maghfirah, pengampunan daripada Allah. Dan mudah-mudahan kehidupan kita terus dijanjikan dengan perlepasan api neraka Allah, terhasil daripada dihidupkan kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Menyebut berkenaan Ramadan, pernah bersabda oleh Nabi SAW kepada kita dalam satu hadis yang hamba yakin bukan saja tuan-tuan serta muslimat biasa mendengar akan dia, bahkan hamba terlebih yakin begitu ramai di antara tuan-tuan telah menghafal akan dia. Bila mana telah berpesan oleh Nabi SAW dengan katanya, ramai yang berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi tidak mendapat mereka itu apa-apa illa melainkan letih, lapar dan dahaga. Daripada pagi sampai ke maghrib, tahan perut, tahan hawa, tahan nafsu dan sebagainya, dalam masa mengharapkan rahmat daripada Allah, mengharapkan pengampunan daripada Allah, mengharapkan pelepasan neraka daripada Allah. Tetapi berkata Nabi SAW kepada mereka itu, bahawa kamu tak dapat apa-apa melainkan letih, lapar dan dahaga. Pertama sekali memberi faham, bukanlah amalan yang dilakukan tidak sah. Amalan yang tidak sah dan amalan yang tidak diterima dua perkara yang berbeza. Sebagai contoh, seorang laki-laki dia lalu dekat masjid dia, dicurikan plekat masuk dalam beg, curikan plekat masuk dalam beg. Sampai waktu asar dia berhenti semayang. Pencuri yang beriman contoh. Kan? Maka dia semayang menggunakan kain plekat yang baharu. Maka persoalannya, adakah semayang dia sah? Jawabnya sah. Tetapi kata ulama, semayangnya, ibadatnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Taala tak terima? Kerana bercampur di dalamnya perkara halal dan juga haram. Begitu juga masalah tarawih yang perlu kita muhasabah pada malam ini. Kata ulama, selagi mana kita tak berusaha untuk mengqada semayang-semayang yang telah lalu. Lepas subuh tak cuba qada subuh yang lampau yang banyak kita tinggalkan. Lepas zuhur tak cuba mengqada zuhur yang lampau yang banyak kita tinggalkan. Lepas asar tak cuba mengqada asar yang begitu banyak telah kita tinggalkan. Maka kata ulama, tarawih yang kita lakukan tak dapat apa-apa melainkan keletihan semata-mata. Sama juga sedekah yang kita hidupkan pada bulan Ramadan. Dalam waktu yang sama, kalau kita tak membayar hutang dengan makhluk, kita tak berusaha menunaikan segala hutang kafarah dengan Allah Subhanahu wa taala, sama ada kafarah nazar atau kafarah sumpah atau kafarah fidyah dan sebagainya, maka sedekah yang kita lakukan, kamu tak dapat apa-apa melainkan letih, lapar dan dahaga. Ada? Jadi kembali pada hadis tadi, Nabi pernah bersabda, ramai yang berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi mereka itu tidak mendapat apa-apa illa melainkan letih, lapar dan dahaga. InsyaAllah dalam waktu yang begitu ringkas, hamba akan menghurai pada malam ni tuan-tuan hadis tadi dari sudut tiga ilmu. Yang pertama sekali, bagaimana yang dikatakan Ramadan yang rosak dari segi fiqh ataupun syariat. Mudah-mudahan kita boleh muhasabah. Yang kedua, bagaimana yang dikatakan Ramadan yang rosak dari segi akidah ataupun tauhid. Mudah-mudahan kita boleh muraqabah. Dan yang ketiga, bagaimana kata Nabi yang dikatakan Ramadan yang rosak dari segi akhlak ataupun tasawuf. Yang pertama sekali, bila mana hadis tadi tuan-tuan kita syarah dengan ilmu syariat, sebagaimana dasar yang pernah tuan-tuan belajar, di antara perkara yang menolak amalan kita, akhir sekali Allah Ta'ala tak terima, di antara puncanya bila mana kita melakukan ketaatan dalam keadaan kejahilan. Bila mana kita melakukan ketaatan dalam keadaan tak mengaji. Bila mana kita melakukan ketaatan dalam keadaan tak tahu syarat, rukun, sah, batal dan sebagainya. Sebagai contoh, jangan kata Ramadan yang datang setahun sekali.
Ni semayang yang berlaku tiap-tiap pagi, petang, siang dan malam pun kadang-kadang ada di antara kita tak boleh membedakan adat dengan ibadat. Contoh, menyapu muka selepas daripada salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita sapu muka. Hamba tak saya tanya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan sendiri, ketika kita sapu muka, apa doa yang kita iringkan, apa doa yang kita baca? Maka maaf, hamba nak berkata, sekiranya tiada doa yang tuan-tuan iringkan, apa yang kita lakukan namanya adat, bukan ibadat. Selama ni tengok Tok Imam sapu, kita sapu. Tengok Tok Guru sapu, kita sapu. Tengok Tok Bilal sapu, kita sapu. Waktu yang sama kita tak berusaha bertanya ketika sapu muka apakah doa yang dibaca. Sedangkan hadis yang datang daripada Anas bin Malik, hadis yang datang daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Ibnu Mas'ud, setelah aku melihat Nabi memberi salam, diletak telapak tangan yang mulia di atas ubun-ubun. Bagi mereka yang tak nak salam, tak ada masalah hukum sunat. Bagi mereka yang nak salam, jangan buat bid'ah. Jangan letak belakang, jangan letak tepi. Buat sebagaimana Nabi buat. Letak di atas ubun-ubun. Seraya berkata, Ashhadu an la ilaha illallahur rahmanir rahim. Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Tuan-tuan nak amal tarawih sekali lagi, tak payah baca bahasa Arab. Baca bahasa Melayu. Ya Allah, jauhkan aku daripada keluh kesah dan duka cita. Dah. Ya Allah, jauhkan aku daripada keluh kesah dan duka cita. Dapat salin. Nak salin macam mana mengaji tak bawa pen buku? Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Maaf dah, habis. Jadi ringkasnya, gambaran hamba nak beri faham kepada tuan-tuan, begitulah juga Ramadan. Kalau kita tak mengaji, banyak perkara-perkara yang mudah, kadang-kadang kita tak boleh menjawab, yang akhir sekali akan merosakkan Ramadannya kita. Sebagai contoh, hamba nak uji tuan-tuan pada malam ni. Kencing pada siang hari Ramadan batal puasa tak? Jangan duk gelak. Dah. Kencing pada siang hari Ramadan batal puasa tak? Baju biru batal ke tak? Dalam hukum fiqh, kencing pada siang hari kadang-kadang batal, kadang-kadang tak batal. Berapa ramai yang hidup pada hari ni tak boleh jawab macam mana contoh yang kata kencing batal puasa? Haji baju belang. Sudah tanya selalu. Takkan tak kenal Ustaz Irwan dah, suka tanya seorang-seorang. Dah. Habis satu masjid kena tanya malam ni. Dah. Waktu diberi 1 jam setengah. Beres. Dah. Baju kuning. Dah. Tawaduk belaka orang Masjid Cerah Jaya ni dah. Bila tanya pakat tunduk belaka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baju oranye. Bilakah laki-laki kencing batal puasa? Tak tahu dah. Jawapannya kencing dalam air batal puasa Ramadan. Kentut dalam air batal puasa Ramadan. Hukum mudah, tapi kalau tak mengaji tak boleh jawab. Masalah bukan payah. Lagi 2-3 hari nak beraya, tuan-tuan balik ke kampung. Di belakang rumah mak mertua kita ada air sungai. Sementara nak menunggu berbuka puasa, berasa nak berendam sekejap lah. Lama tak jumpa air sungai di kampung. Contoh. Maka tengah-tengah berendam, kita kencing dalam air, kita kentut dalam air, batal puasa Ramadan. Tapi kalau tak mengaji boleh jawab? Tak. Maka dalam keadaan tak sedar, kita tak tahu Ramadan kita telah rosak. Belum tanya lagi masalah air mani. Belum tanya lagi masalah air mazi. Belum tanya lagi masalah air wadi. Itu bagi laki-laki. Kalau tuan-tuan bertanya pula bagi muslimat, banyak lagi perkara-perkara benda yang keluar. Sebab tu kata ulama' fiqh, benda yang keluar di atas kemaluan laki-laki ada 4. Kencing, mazi, mani, wadi. Dan perkara yang keluar di atas rahim seorang perempuan ada 16. Kalau hamba tanya pada malam ni, hamba yakin ramai tak boleh jawab. Siapa boleh sebut sampai ke 16, hadiah first prize Honda Civic. Dah. Kita beri sungguh. Dah. Sebab kita tahu banyak tak boleh jawab. Sedangkan waktu yang sama kita ada isteri, kita ada anak. Mana mungkin kita nak mengesahkan puasa isteri kita sah, puasa anak kita sah kalau kita tak kenal daripada 16 perkara. Daripada kencing, haid, nifas, istihadah, wiladah, mani, mazi, wadi, keputihan, darah adat, darah fasad, darah tolak, air ketuban, keluarnya anak, keluarnya angin, keluarnya nanah. Semuanya ada 16. Sama ada yang secara adat ataupun bighairi adat. Dah. Dapat salin? Dah. Dah. Nak tunggu 16, datang lepas kuliah besok.
Kalau kita sebut semua hari ni, lepas Ramadan tak mengaji dah sebab dah alim. Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Jadi inilah gambaran hamba nak beri faham, dan tidaklah hamba pada malam ni nak beri nota. Cuma kita nak beri kaedah. Oh, rupa-rupa banyak lagi yang aku tak tahu perihal Ramadan. Jadi mudah-mudahan selepas daripada Ramadan, teruskan berkuliah, teruskan mengaji. Ya, mudah-mudahan bukan saja Ramadan, akhir sekali amalan yang lain juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terhasil daripada kita faham. Jadi tak dapat tidak, nota yang pertama yang dikatakan Ramadan yang ditolak, Ramadan yang tak diterima oleh Allah Ta'ala, bila kita syarah dari sudut ilmu syariat, jawapannya mudah. Bila mana kita melakukan ketaatan dalam keadaan kejahilan, tak mengaji, maka amalan ditolak. Sebagaimana berkata Syekh Ibn Ruslan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalan ditolak, akhir sekali Tuhan tak terima. Satu. Yang kedua, yang ni juga nota yang penting. Bagaimana pula yang dikatakan Ramadan yang rosak dari segi tauhid ataupun akidah? Sebab pengalaman hamba hampir 17-18 hari berkuliah, di mana-mana surah, bila mana kita bertanya macam mana contoh yang dikatakan Ramadan dari segi akidah, macam mana yang dikatakan berpuasa dari segi tauhid, ramai di antara kita tak boleh jawab. Maka hari ini hamba bantu tolong jawab, bukan hamba reti tak. Kita tolong baca kitab ulama, kita tolong cerita balik. Maka kata ulama, di antara perkara yang merosakkan Ramadan dari segi akidah ataupun tauhid, bila mana datang sekelumit pada hati kita was-was ataupun ketidakpercayaan di atas perkara yang dikhabarkan oleh Allah atau dikhabarkan oleh Nabi SAW perihal Ramadan ataupun perihal puasa. Jawapannya ringkas. Bila mana tok guru datang, ulama datang, kiai datang, bila mereka membawa kepada kita perkhabaran daripada Quran ataupun daripada hadis Nabi, cerita bab Lailatul Qadar, cerita bab turunnya Quran, cerita bab kelebihannya Ramadan, cerita bab sedekah pada bulan Ramadan dan sebagainya, maka wajib kita yakin dengan putus. Jangan datang sekelumit pada hati was-was. Sebagai contoh, kata Nabi SAW, Ramadan merupakan bulan maghfirah. Bila Nabi kata dah, kalau kamu minta ampun kepada Tuhan, nescaya Allah Ta'ala ampunkan. Jangan datang sekelumit pada hati kita, sungguh ke Allah Ta'ala nak ampunkan dosaku yang berzina begitu banyak? Jangan. Yakin Allah Ta'ala ampunkan, kerana itu janji Allah. Dalam kitab Durratun Nasihin, dikhabarkan seorang laki-laki bernama Muhammad, yang kehidupan beliau ni tuan-tuan, sebelum daripada Ramadan semayang tidak, apa tidak dan sebagainya. Tiap-tiap tahun begitulah perangai si Muhammad ni. Bila masuk satu Ramadan, dia bertukar secara automatically. Dan macam biawak tukar kulit selalu. Dan pakai jubah, semayang, tarawih, berpuasa dan sebagainya. Maka satu hari bertanya sahabat kepada Muhammad, "Ya Muhammad, ma fa'alta, apa yang kamu buat ni? Kamu ingat agama ni satu perkara mainan? Kamu suka, kamu ambil, kamu tak suka, kamu buang?" Katanya sahabat kepada Muhammad. Apa yang Muhammad jawab? Dia kata, "Wahai sahabatku, aku yakin Ramadan merupakan bulan maghfirah. Kalau aku minta kepada Allah Ta'ala ampun, nescaya Allah Ta'ala ampunkan dosaku." Ini keyakinan yang dipegang oleh Muhammad. Maka takdir beliau mati pada bulan Ramadan itu juga. Siangnya mati tuan-tuan, malam mimpi selalu. Kawan tu mimpi selalu melihat Muhammad sedang dimahkotakan kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh kita nak beri faham, datanglah keyakinan pada hati. Apa perkara yang dikhabarkan oleh Allah atau dikhabarkan oleh Nabi. Jadi pada malam ni hamba bukan beri nota, cuma beri tips dan kaedah. Notanya akan datang besok lusa daripada tok guru, ulama dan sebagainya. Dua. Akhir sekali yang ketiga. Yang ni kemuncak bagi segala ibadat. Kata Nabi, ramai yang berpuasa pada bulan Ramadan tetapi mereka itu tak mendapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Maknanya tuan-tuan yang dah mengaji, perlu juga kita semak Ramadan dari segi tauhid. Tuan-tuan yang dah yakin, yang dah mengaji, perlu juga kita semak Ramadan dari segi akhlak ataupun tasawuf. Jangan kita sangka Tuhan terima dengan kita mengaji dah, perjalanan masih lagi begitu jauh. Jadi peringkat yang ketiga, bagaimanakah yang dikatakan Ramadan yang ditolak dari segi akhlak ataupun tasawuf? Jawapannya mudah. Bila mana kita melakukan ketaatan dengan semata-mata menjalankan yang zahir, meninggalkan yang batin. Perut sungguh kita jaga, mata kita tak jaga.
Perut suruh kita jaga, lidah kita tak jaga. Perut suruh kita jaga, telinga kita tak jaga. Perut suruh kita jaga, hati kita tak jaga. Kan pernah bersabda oleh Nabi SAW, di antara perkara yang merosakkan Ramadan, ulama buat bracket, iaitu pahala Ramadan, ialah mengadu domba, mengumpat, keji mengeji dan sebagainya. Cuma kesimpulannya tuan-tuan, sebelum hamba nak menghurai berkenaan yang dikatakan zahir dan batin dalam Ramadan, hamba nak tarik perhatian tuan-tuan serta muslimat pada malam ini, ada juga perkara yang lebih penting daripada tadi. Dan kerana apa? Banyak amalan-amalan yang kita lakukan pada seharian kehidupan kita, kita meninggalkan yang zahir, kita menjalankan yang zahir, kita meninggalkan yang batin. Sebagai contoh semayang, sebagai contoh zikrullah, sebagai contoh berdoa, sebagai contoh baca Quran dan sebagainya. Kita semak diri kita pada hari ini. Kalau semayang semata-mata menjalankan yang zahir, meninggalkan yang batin, maka tetap tak sampai apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Quran kita menjalankan semata-mata yang zahir, kita meninggalkan yang batin, tetap tak sampai kepada Allah Ta'ala. Kalau zikir kita menjalankan yang zahir, meninggalkan yang batin, tetap tak sempurna dalam kesesuaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau doa kita menjalankan yang zahir, meninggalkan yang batin, tetap tak membuka rahsia-rahsia kepada Allah. Macam mana yang dikatakan semayang zahir kena berjalan, batin kena berjalan. Kata Nabi SAW, la salata liman la yatakhasha'u fi salah atau kama qala. Memberi dalil wajib menjalankan kebatinan dalam sembahyang. Kata Nabi, la salata, bukan sembahyang nama ni, bagi mereka yang tak khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk ni macam mana? Khusyuk ni tuan-tuan martabat banyak. Dalam masalah hakikat dihuraikan masalah maqam ihsan, yang tu jauh lagi. Dalam masalah akhlak tasawuf dia menghuraikan sifat mahmudah, mazmumah, yang tu jauh lagi. Dalam masalah tauhid dia menghuraikan tauhid af'al, menzahirkan kebesaran Allah Ta'ala, yang tu jauh lagi. Hamba nak hurai pada malam ni makam syariat sahaja. Kita semak diri kita, pernah tak kita menjalankan kaedah syariat supaya membawaki kepada khusyuk sembahyang? Maka kata ulama, di antara perkara yang membawaki kepada khusyuknya sembahyang dalam martabat syariat, mengetahui tiap-tiap orang yang sembahyang akan perkataan yang dibaca dalam sembahyang. Ini asas yang paling bawah sekali. Kalau tuan-tuan semayang 50 tahun, 60 tahun dah, makna sami Allahu liman hamidah pun tak tahu, makna subhana rabbiyal azimi wa bihamdih pun tak reti, makna subhana rabbiyal a'la pun kita tak hafal, arti rabbighfirli warhamni wajburni pun kita tak boleh syarah. Jangan kata rahsia Ramadan, rahsia semayang pun Allah Ta'ala tak campak lagi. Dah, kerana apa? Kerana rahsia ni tuan-tuan terdapat dalam kebatinan. Sebagai contoh Quran. Berapa lama dah tuan-tuan kita buat majlis tadarus Al-Quran? Jangan kata daripada hamba kecil, daripada Tok Bilal kecil, daripada Tok Imam kecil, dah berlaku dah majlis tadarus ni. Dah, selepas daripada kita buat witir, pakat-pakat masuk bulatan, tak pernah orang buat baca dalam barisan, betul tak? Kena dalam bulatan. Politik lah pula barisan bulatan ni. Dah. Dia kalau tadarus barisan lambat habis, hujung sana kena masuk bulatan. Dah. Maaf, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kesimpulannya, bertahun dah kita buat majlis tadarus. Selepas witir, pakat-pakat masuk halaqah. Sebut bahasa Arab. Dah, kita buat satu majlis tadarus yang tuan-tuan tanya diri tuan-tuan balik, apa yang kita lakukan selama ini, pernah tak roh Al-Quran masuk pada kehidupan kita? Pernah tak mukjizat Al-Quran masuk dalam kehidupan kita? Pernah tak rahsia kebatinan Al-Quran memahami kepada kita? Sekiranya tak masuk, bukan silapnya tuan-tuan baca Quran, tapi kita membaca yang zahir, meninggalkan yang batin. Apakah batin? Kata ulama, membaca Quran serta dengan mengetahui maknanya. Kalau boleh kita berubah, tak payah nak kejarlah nak khatam 2 kali, nak khatam 5 kali. Lebih baik kita berubah, masuk halaqah, seorang baca satu muka, baca erti. Seorang baca satu muka, baca huraian. Seorang baca satu muka, baca makna. Walau Ramadan kali ini dapat khatam 15 juzuk, dapat khatam 13 juzuk, lebih baik daripada kita khatam 15 kali Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Mana dalil? Kata Nabi, tafakkur sa'ah. Berfikir kepada kebesaran Allah, kejadian Allah, kehebatan Allah dan sebagainya, 1 saat lebih besar dari semayang 70 rakaat. Setengah hadis lebih besar dari semayang 700 rakaat.
Kawan tu tunduk sujud nak mencari Allah Ta'ala waktu 2 jam setengah. Kita guna masa 23 second je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dia baca makna, bermula segala puji tertentu sekaliannya bagi Allah Tuhan sekalian alam, yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Kita congak seorang-seorang. Oh, rupa-rupa segala puji semua kembali kepada Allah. Allah puji Allah sampai kepada dia. Allah puji makhluk kembali kepada dia. Makhluk puji Allah kembali kepada dia. Makhluk puji makhluk. Makhluk puji makhluk kembali kepada dia. Nak berasa riak, ujub, takabur lagu mana, segala puji kembali kepada Allah. Dah. Jadi bila mana kita membaca Al-Quran serta memahami, ini yang dikatakan menjalankan yang zahir, menjalankan yang batin. Begitu juga semayang. Kalau zahir berjalan, kita baca, makna kita tahu. Itu contoh menjalankan yang zahir, menjalankan yang batin. Sama juga doa. Hamba suruh Tuan Imam, kalau boleh doa lepas tarawih tak payah baca bahasa Arab, tukar baca bahasa Melayu. Sebab ini kita bercakap di atas pengalaman. Bila mana buat bahasa Arab, kadang-kadang makmum nak amin pun tidak. Kerana tak faham. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wal fara'idika mu'addin wal zakati fa'ilin. Jemaah nak amin pun tidak sebab tak faham. Tukar baca bahasa Melayu. Ya Allah, jadikan kami golongan yang imannya sempurna, orang yang menunaikan zakat, yang menunaikan segala kewajipan kamu. Jemaah nak amin pun bersungguh. Sebab apa? Sebab dia faham. Ini contoh berdoa menjalankan yang zahir dan menjalankan yang batin. Akhir sekali yang keempat, zikrullah. Sebagaimana tadi bersungguh Tuan Imam. Kita melakukan tahlil dengan harapan nak menyedekahkan doa, menyedekahkan pahala kepada si mati. Dengan kita bersungguh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka maaf hamba nak berkata, kalau tuan-tuan berzikir selama ini, la tak tahu nak letak di mana, ila tak tahu nak letak di mana, ha tak tahu nak hantar di mana, Allah tak tahu nak palu di mana, itu namanya amalan yang zahir semata-mata. Bila mana tuan-tuan melakukan amalan yang zahir, ayat Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, takkan masuk dalam hatinya kita. Kerana apa? Kita semata-mata menjalankan yang zahir. Tengok orang duk goyang, la ilah, la, kita pun duk bergoyang. Tapi tak tahu la letak di mana, ilah letak di mana, ha letak di mana, Allah letak di mana. Tuan-tuan buka kitab Hidayatus Salikin. Ada di masjid ni. Buka muka surat 274. Kalau yang bersih Rumi 277. Kalau bersih Jawi 274. Penulisan Al-Syekh Al-Samad Al-Falimbani. Dalam tu dia mengajar kepada kita macam mana contoh zikir, perjalanan zahir dan juga batin. Ketika baca la nak letak di mana? Pandang di lutut kiri. Ketika baca ilah nak letak di mana? Pandang lutut kanan. La ilah. Ketika nak baca ha letak di mana? Pandang bahu kanan. La ilaha. Ketika nak baca Allah nak palu di mana? Dipalukan ia pada hati sanubari. Ni puting balik kiri ni, 2 jari buah puting balik kiri ni dipanggil hati sanubari. Tempat duduk nafsu ammarah, tempat duduk kerajaannya syaitan. Kalau atas ni nafsu lawamah, kalau bawah ni nafsu mulhimah. Kalau atas ni tempat duduk nafsu radiyah, kalau di ulu hati nafsu mutmainnah, kalau di otak nafsu mardiyah, kalau di pusat nafsu kamaliyah. Ni tempat tinggalnya nafsu. Jadi hak paling jahat amarah. Jadi kita zikir palu ke dia. La ilaha illallah. Lutut kiri, lutut kanan, bahu kanan, palu pada hati sanubari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hati berkata, tiada maujud melainkan Allah. Ini contoh dikatakan zikir yang zahir dan yang batin. Fahaman ibarat. Jadi hamba cuma memberi gambaran, nak mendapat kepastian dan nak mendapat lebih kepahaman, tutlabu minal mutawalat, yang tu kena mengaji dengan begitu banyak. Datang kuliah, hadir majlis ilmu dan sebagainya. Cuma gambaran apa hamba nak beri faham, rahsia Ramadan takkan datang kepada kita selagi mana rahsia semayang, rahsia Al-Quran, rahsia doa, rahsia zikir kita tak hidupkan. Kerana apa? Dalam Ramadan adanya sembahyang. Dalam Ramadan adanya Al-Quran. Dalam Ramadan adanya zikrullah, doa. Dalam Ramadan adanya doa. Maka bila kita hidupkan 4 perkara ni, semayang, zahir berjalan, batin berjalan. Zikir, zahir berjalan, batin berjalan. Quran, zahir berjalan, batin berjalan. Doa, zahir berjalan, batin berjalan. Mudah-mudahan rahsia Ramadan Allah Ta'ala akan campak kepadanya kita. Wallahu a'lam. Cukup dah setengah jam. Cukup kot?
Tak cukup lagi. Lagi 5 minit. Dah. Baik. Jadi mudah-mudahan ambillah manfaat tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kepada kita apa yang dikatakan rahsia Ramadan. Akhir sekali, dalam waktu lagi 5 minit yang diberi kepada hamba, dah, sebelum kita berpisah pada malam ni, setelah lama tak bertemu dah, ada satu oleh-oleh yang hamba nak tuan-tuan bawa balik pada malam ni. Dah. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, oleh-oleh ni ada kaitan dengan pertemuan kita. Kerana hamba berkuliah di mana-mana, inilah di antara masjid yang hamba canangkan nama masjid. Dah, hamba kata ni Masjid Balakong ni antara masjid yang panggil hamba kuliah masalah mahram 3 bulan berturut-turut. Dah, nak beri faham jemaahnya bersungguh nak mengaji, bersungguh nak faham. Sampaikan bulan ketiga, Tuan Nazil bawa video cam yang begitu besar. Masih ingat? Bukan video cam hak kecil tu, yang besar orang buat bentang filem tu. Dah, Ustaz, malam ni kami nak rekod, kami nak edar kepada jemaah. Kerana mereka memahami mahram itu satu perkara yang begitu penting. Maka alhamdulillah, pada Ramadan kali ini Allah Ta'ala telah memudahkan hamba menyiapkan satu poster yang dipanggil poster carta mahram. Dah. Kerana pengalaman hamba, kadang-kadang di antara kita walaupun dah mengaji antara mahram dengan mahram, dua masalah. Yang pertama, kadang-kadang dia tak kenal siapa mahram, siapa bukan mahram. Satu kes. Kes yang kedua, hamba baik sangka boleh jadi ada di antara tuan-tuan pernah mengaji siapa mahram, siapa bukan mahram. Tetapi kadang-kadang timbul pula di atas diri tak ada kekuatan untuk berbicara. Tak ada kekuatan nak tegur. Tengok balik beraya besok, kita balik kampung isteri kita. Isteri kita adik-beradik perempuan belaka 7 orang. Isteri kita kakak yang paling sulung. Dan 3 hari 3 malam duduk di kampung menengu dan sebagainya. Terasa kadang-kadang nak tidur di surau. Dan kerana apa? Duduk di rumah mak mertua, adik ipar keluar masuk. Kadang-kadang tudung tak pakai. Daripada bilik menuju ke bilik air kadang-kadang berkemban betih putih. Tak tengok rugi, tengok haram. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh. Dah. Artinya kadang-kadang kekuatan nak bercakap tu tak ada. Jadi mudah-mudahan dengan poster yang begitu mudah yang kita buat tuan-tuan, mudah-mudahan membantu kehidupan kita bagi mereka yang keluhnya lidah. Dah. Maka kalau lidah keluh, maka biar pada tahun ni kertas bercakap. Ni contoh kertas bercakap. Tuan-tuan beli, buat frame elok-elok, balik ke kampung, bila ditanya anak saudara, sepupu dan sebagainya, apa tu Pak Long, apa tu Pak Ngah, apa tu Pak Tih, pakat baca sendirilah. Dah. Maka bila dia baca, benda ni mengeluarkan kefahaman dah. Ni dipanggil kertas bercakap. Kerana apa? Hamba terlebih yakin ramai di antara kita tak kenal siapa mahram, siapa bukan mahram. Hamba nak tanya tuan-tuan malam ni 2 soalan. Kalau boleh jawab, nak bagi free. Kita bagi selalu on time. Dah? Tapi kalau tak boleh jawab, wajib belilah tak lagi. Dah, ada dekat buah khemah putih tu. Dah. Soalannya mudah, kata orang putih, take the challenge. Dah. Baju biru. Dah. Boleh jawab soalan. Dah ada isteri ke belum? 1 ke 2? Baru 1. Maaf hamba nak tanya dah, isteri tuan sendiri mahram ke bukan mahram? Ya? Bukan mahram. 1. Dah. Haji ada isteri dah? Isteri haji mahram ke bukan mahram? 1 kata mahram, 1 kata bukan. 1 masjid berbalah dah. Dah. Hak ni mazhab lain, hak ni mazhab lain. Tak apa dah, nak mengaji dah. Baju biru ada isteri dah. Hak pakai spek. Isteri tuan sendiri mahram ke bukan mahram? Mahram. Bermakna 2 lawan 1. Dah, kita tengok lagi. Belah sana pula. Tu, hak pakai baju coklat tu dekat pintu. Boleh? Entahlah. Dah. Ada isteri belum? Isteri tuan sendiri mahram ke bukan mahram? Mahram. 3 lawan 1. 3 kata mahram, 1 kata tidak. Berapa dah? 4. Dah. Akhir sekali tanya Tok Imam kita. Tok Imam tak nikah lagi. Minal khasirin. Dah. Tanya Tok Bilal hak belakang tu baju hitam. Dah. Tok Bilal ada isteri dah. 1 ke 2 dah doa. Baru 1. Maaf hamba nak tanya dah. Isteri tuan sendiri mahram ke bukan mahram? Ya? Mahram. 4 lawan 1. Alhamdulillah kita ada 4 pemenang pada malam ni. Maka ke-4 yang kata mahram tadi nanti ambil seorang 1 dah. Lepas tu bayar. Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Ini gambaran kita nak beri faham. Kalau tak mengaji mahram dengan bukan mahram pun kita tak kenal. Hamba nak jawab dengan ringkas sahaja. Kenapa isteri bukan mahram? Kenapa suami bukan mahram? Apa makna mahram? Tok Imam.
Mahram makna kita haram bernikah dengan dia selama-lama. Ini definisi mahram. Orang itu kita haram bernikah dengannya selama-lama. Isteri kita, memanglah sekarang ni dia isteri kita. Tapi takdir kata kalau bercerai, habis iddah 3 bulan, hamba berasa nak menikah dengan dia balik. Boleh tak kita bernikah dengan bekas isteri? Ni kaedah tiap-tiap orang yang kita boleh nikah atasnya, atas apa jalan sekalipun. Memang sekarang ni tak boleh. Kalau akan datang tetap boleh, maka orang itu bukan mahram. Contoh lain, hamba ada seorang adik laki-laki. Adik laki-laki hamba bernikah dengan seorang perempuan. Maka hamba dapat adik ipar. Memang kalau tuan-tuan mengaji fikih, dipanggil adik ipar tu mahram sementara. Tapi pengalaman hamba bila guna istilah mahram sementara, banyak yang confuse. Kerana mahram sementara dengan istilah haram menikah sahaja. Bukan boleh sentuh pegang, bukan boleh buka tudung, bukan boleh duduk jamah dan sebagainya. Dah. Jadi kita kerat terus. Kita kata adik ipar bukan mahram. Kenapa bukan mahram? Sekarang hamba haram menikah dengan dia. Tapi takdir kata kalau adik hamba meninggal aksiden, dia habis iddah 3 bulan. Boleh hamba menikah dengan adik ipar sendiri? Boleh. Maka adik ipar bukan mahram. Sama juga mak saudara sabit, mak saudara lembing, mak saudara isteri. Ni 3 istilah yang wajib tuan-tuan hafal. Mak saudara sabit, mak saudara lembing, mak saudara isteri. Apa dia kata mak saudara lembing? Adik-beradik mak dengan ayah, straight. Hamba ada ayah, ayah ada ibu, ayah ada adik laki-laki contoh. Dah. Maka ayah hamba ada ayah ada kakak, ayah ada adik laki-laki. Maka kakak tu dipanggil mak saudara tak? Dipanggil mak saudara lembing sebab straight. Sedarah sedaging, mahram. Ayah ada adik laki-laki, betul? Dipanggil bapa saudara lembing sebab straight, sedarah sedaging. Maka 3-3 ni mahram. Tiba-tiba mak saudara hamba bernikah dengan seorang laki-laki. Maka hamba dapat bapa saudara baru atau dipanggil pak saudara sabit. Dia belok. Maka beraya besok hamba boleh bersalam dengan dia tak? Tak boleh. Apa pula laki-laki sama laki-laki? Allahumma salli ala Muhammad. Ni masalah mengaji lebih masa dia bagi pening dah. Bolehlah laki-laki sama laki-laki. Yang kedua, hamba ada pak saudara, adik kepada ayah. Dia panggil pak saudara lembing. Maka tiba-tiba dia bernikah dengan seorang perempuan, maka hamba dapat mak saudara baru atau dia panggil mak saudara sabit. Bila beraya besok hamba boleh bersalam dengan dia tak? Boleh, dengan syarat berlapis. Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Jadi akhir kalam, bila sebut masalah berlapik ni, muslimat di belakang dengar elok-elok, tolong ajar diri kita, ajar menantu kita, ajar anak perempuan kita. Kalau di pagi raya besok nak bercantik, nak bercomel, silakan. Dah tu sifat seorang perempuan. Kalau boleh di tubuh badan tu penuhkan dengan aksesori. Pakailah selendang, pakailah shawl dan sebagainya. Kerana apa? Pengalaman hamba kadang-kadang orang dah mengaji masalah mahram pun tak faham. Takkan di pagi raya besok nak gantung dekat tengkok. Dah. Siapa nak salam mak ngah, tengok warna. Kalau warna hijau boleh salam. Kalau warna oranye tak boleh bersalam. Kan payah. Dah. Ataupun takkan di pagi raya besok nak letak peta dekat tepi. Ni mak ngah balik mana ni, kejap tengok dulu. Ni mak tih balik mana ni, kejap tengok dulu. Bila nak bersalamnya, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita menggunakan kaedah sementara, bukan kaedah selama-lama. Dan gunakan pelapis. Artinya bila datang seseorang laki-laki kepada seorang perempuan, walaupun dia tu mahram ke bukan mahram, nak kaji tak sempat dah. Bila kita berlapis, selesai masalah dah. Selesai masalah. Dah. Tetapi ingat, berlapis ni tuan-tuan tak sama antara tua dengan muda. Kita muda, balik kampung nak salam dengan mak saudara kita umur 80. Ulama kata boleh antara laki-laki muda dengan perempuan tua. Tapi tuan-tuan ada anak dara, jangan izinkan dia bersalam dengan tok ngah dia yang pak saudara kadang-kadang bukan mahram. Kerana apa? Walaupun nafsu tak ada dah, Allah ayah, atuk tu umur 70 dah. Dah. Walhal dia bukan mahram. Ulama kata antara anak dara dengan laki-laki tua tetap hukumnya haram. Dah. Kerana makin tua makin menjadi. Allahumma salli ala Muhammad. Makin tua makin berisi. Dah. Jadi mudah-mudahan bawalah balik tuan-tuan satu perkara yang boleh membantu kehidupan kita. Harga tak mahal, murah sikit daripada rokok dahil. Sekeping baru RM10. Hamba lapas pada malam ni, siapa tak bawa duit, bawa balik berhutang. Dengar dah? Kalau lupa bayar, hamba halal dunia akhirat.
Kalau boleh, masa ambil berhutang, jangan tulis nama. Hamba tak suka. Sebab banyak surau bila dia tulis nama, orang yang ambil tu tak bayar, maka yang tulis nama tu terasa bertanggungjawab untuk keluar duit dia. Maka hamba tak suka. Rezeki daripada Allah, bukan daripada tuan-tuan. Maka nak ambil, bawa balik, tak ada duit berhutang. Besok lusa bagi dengan tuan imam dan sebagainya. Contoh. Kalau memang tuan-tuan sungguh tak ada duit, maka ambil, kita halalkan juga bawa balik. Kerana benda ni memberi manfaat pada kehidupan. Tapi yang duit tak ada tu, tak usah ambil 10 keping. Dia ambil 10 keping, dia jual 9 keping. Untung RM90. Allahumma salli ala Muhammad. Bagi tuan-tuan yang berasa memang sungguh duit tak ada, nak balik beraya cukup-cukup makan, maka ambillah bawa balik sebagai manfaat. Yang duit di rumah, maka ambil besok bayar dan sebagainya. Faham mana ibarat? Kalau tak faham, di bawah ni ada nombor telefon, ada email dan sebagainya. Mudah-mudahan kita boleh meneruskan perhubungan untuk membantu kehidupan kita, keluarga dan sebagainya. Dan bagi tuan-tuan yang berkemampuan, tak sayang duit, sayang adik-beradik contoh. Tuan-tuan ada adik-beradik, tak sayang duit, sayang adik-beradik. Cuba buat majlis potluck berbuka puasa ke, atau potluck jamuan hari raya, kumpulkan adik-beradik yang ada, panggil hamba sekali. Dan hamba tak minta banyak, 1 jam cukup. Telefon, ustaz boleh datang tak rumah saya kumpulkan adik-beradik saya, ustaz cerita masalah mahram. Mudah-mudahan dengan sekali kita cerita, insya-Allah kalau ada rahmat Allah, 10 tahun benda ni berkekalan. Balik raya tak pening dah. Tapi kalau sekali tuan-tuan tak berusaha, bermakna masalah tetap tak selesai. Jadi begitulah perubahan yang kita perlu lakukan dalam nak meneruskan kehidupan kita, mencari keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah